Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tajuk wuduk sempurna dalam bidang ibadah tahun 1. Baiklah adik-adik, tahu tak apakah tujuan untuk kita berwuduk? Yang pertama, mengapa kita wajib berwuduk adalah untuk kita melaksanakan solat. Kemudian, apabila kita nak menyentuh Al-Quran, maka kita diwajibkan untuk berwuduk. Dan apabila kita hendak tawaf, maka kita diwajibkan untuk berwuduk. Manakala sebelum kita melakukan perkara ini, maka kita disunatkan untuk berwuduk, iaitu sebelum kita tidur, sewaktu kita menuntut ilmu, sewaktu kita membaca Al-Quran, masuk ke masjid, dan yang paling penting, untuk mengawal kemarahan kita. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Sekarang kita akan melihat apakah definisi wuduk. Wuduk adalah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Kita digalakkan untuk sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memastikan diri kita sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Sekarang kita akan melihat cara-cara untuk kita berwuduk dengan sempurna, iaitu antara rukun dan sunat di dalam berwuduk. Baik, yang pertama kita lihat kotak yang berwarna merah menunjukkan perkara yang sunat kita lakukan. Yang pertama haruslah kita bersugi ataupun kita menggosok gigi kita. Yang kedua adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Dan sekarang kita lihat kotak yang berwarna biru. Ini adalah perkara wajib. Yang keenam adalah berniat ketika membasuh muka. Bacaannya adalah nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Selesai kita membaca niat, hendaklah kita membasuh muka kita sebanyak 3 kali. Kita akan membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Dan kena ingat, mulakan dengan tangan kanan. Selepas membasuh tangan ke siku, hendaklah menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Dan sunnah membasuh keseluruhan kepala. Yang ke-10, membasuh telinga. Yang ke-11 adalah membasuh kaki hingga ke buku lali. Dimulakan dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri sebanyak 3 kali. Dan akhir sekali adalah tertib. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan tertib? Tertib adalah kita melakukan perlakuan wuduk mengikut turutan yang telah diajar tadi. Dan yang terakhir adalah kita membaca doa. Mari kita sama-sama membaca doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang kita akan membincangkan apakah perkara-perkara yang makruh kita lakukan suatu berwudu. Adakah kita melakukan perkara makruh ni akan membatalkan wuduk kita? Tidak. Ia tidak akan membatalkan wuduk kita. Wuduk kita sah. Akan tetapi perkara makruh yang kita lakukan ketika wuduk akan mengurangkan kesempurnaan dalam amalan wuduk kita. Yang pertama adalah dilarang kita untuk bercakap-cakap ketika mengambil wuduk. Yang kedua, jangan menggunakan air secara berlebihan. Kemudian, janganlah kita mendahulukan anggota kiri dahulu. Dan yang terakhir, bila kita tiada keuzuran, jangan minta orang lain membasuhkan anggota wuduk kita. Ini yang paling penting adalah perkara yang membatalkan wuduk kita. Bila wuduk kita batal, maka kita perlu ambil wuduk sekali lagi. Itu yang pertama adalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, seperti kita kencing, ataupun kita berak, ataupun kita kentut. Yang kedua adalah tidur yang tidak tetap punggungnya, bermaksud kita tidur nyenyak. Kita baring macam kita tidur di atas katil. Itu menunjukkan tidur yang tidak tetap punggungnya. Kalau tidur sekadar duduk sahaja, itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, hilang akal seperti mabuk ataupun pitam, boleh membatalkan wuduk kita. Yang keempat, bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Lelaki dengan lelaki tak apa. Lelaki dengan perempuan akan membatalkan wuduk kita. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan mahram? Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Yang terakhir adalah menyentuh kubul dan dubur dengan tapak tangan. Contoh, kalau kita lepas berwuduk, kita menyentuh kubul dan dubur kita, tapi kita masih menggunakan seluar, itu tidak menjadi masalah kerana kita tidak menyentuh secara terus dengan tapak tangan. Yang akan membatalkan wuduk adalah bila kita menyentuh dengan tapak tangan tanpa berlapik. Rumusannya adalah wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap rukun dan sunatnya, serta meninggalkan perkara yang makruh. Dan semestinya kita inginkan perkara yang sempurna agar amalan yang kita lakukan dijanjikan Allah syurga satu hari nanti. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.